Assalamualaikum, apa khabar? Kau tengah buat apa tu? Okey, pertama sekali sebelum kita mulakan video ni, aku nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja-penaja kita, iaitu Jentari Sdn Bhd, Jimat Auto Sdn Bhd, Dinamik Jaya Auto Sdn Bhd, Zero Emission Vehicle Association dan juga KEMA, kerana menyokong usaha kami untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Malaysia mengenai charging network ataupun rangkaian pengecas untuk kereta elektrik di seluruh Malaysia. Untuk episod kali ini kita bergerak ke arah selatan. Episod pertama dulu kita bergerak ke arah utara, agak seksa juga. Kali ini kita tengok macam mana caranya, macam mana perasaannya, macam mana keadaannya bila kita bergerak ke arah selatan pula. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Hyundai Sime Darby kerana meminjamkan Hyundai Kona Max untuk kita lakukan perjalanan kali ini. Okey, pagi ni kita nak start perjalanan kita ke selatan. Kita nak pergi sampai ke Skudai lah. Rancangannya kita akan berhenti di Air Keroh. Tapi sebelum tu saya nak kena buat detour sikit pergi ke Port Dickson. Mem ada kursus kat sana. So perjalanan ni total dia lebih kurang dalam, kalau sampai ke Skudai tu 300 lebih kilometer lah. Dan pagi ni kita mulakan dengan bateri sebanyak 65%, tak silap saya, 64%, dan ada 323 km lagi mengikut kata trip komputer lah. So that's enough, and I think that's cukup lah untuk kita sampai all the way sampai Skudai. Tapi but of course kita akan berhenti di Air Keroh untuk charge, dan juga Air Hitam untuk tengok Jentari punya charger yang besar kat situ. Dan kemudian di Skudai. Kenapa Skudai? Kerana Skudai ada beberapa charge point operator yang dekat situ. Untuk pemanduan hari ni saya pakai eco mode, dan regen braking saya letak ni, sekarang ni saya biarkan dia level 2. Dia punya default seems to be level 2. Kalau kita masuk kereta, kita tolak pergi level 3, besok nanti kita mati enjin, hidup balik, dia akan balik ke level 2 lah. So saya suka maximum regen kali ni sebab Elafon nak bagi tengok dia punya maximum range macam mana lah. Stop kita pertama ke apa tu, Port Dickson, lebih kurang dalam 120 km lah daripada KL kan. Air Keroh total biasa dalam 180 km macam tu je. Tapi sebab kita dah masuk pergi ke Port Dickson dulu, mungkin dalam 200 lebih lah, 240 mungkin macam tu lah dia punya jarak dah. So kita rasa cukup lah bateri itu lagi. Sekarang ni masih lagi ada 317 km lah dalam tangki, dalam bateri. Pagi ni kiranya sejuk elok macam ni, bateri itu should be optimum lah. Okay, kita sembang lagi bila dah sampai dekat Port Dickson kan, kita tengok berapa kita punya bateri itu available. Sekarang ni saya cakap 311 dalam trip komputer, dan jarak perjalanan ke PD mengikut Google Map adalah 96 km. So sepatutnya bila sampai saya akan ada 215 km lagi lah dalam bateri ya. Okey, sekarang kita dah sampai di Port Dickson Di Port Dickson kita nak bergerak ke apa tu, Air Keroh lah. Jadi untuk bergerak, sebelum kita bergerak ke Air Keroh, saya nak tunjuk sikit update. Bateri sekarang ada 38%, 38%. Dan kita nak bergerak ke Air Keroh tu, perjalanan dia lebih kurang dalam 62 km. Jadi 38% tu lah 191 km mengikut komputer lah. 991 maksudnya bila kita sampai sana kita ada dalam 120 lebih sikit lah, 129 macam tu
Dan kadar penggunaan tenaga so far 13.9 kWh untuk setiap 1 km. Maksudnya dalam 7 lebih sikit which is not bad lah, dapat 7 km lebih sikit untuk setiap 1 kWh. Hyundai Kona masa kita bawa dulu sebelum ni, saya pergi ke Melaka, tengok ada video kat tadi, tengok link dia. Link tak ada kat sini TikTok. 13.5 macam tu lah. So memang lebih kurang tu saja. Mungkin yang tu dia ringan sikit, jadi kecekapan tenaga dia tinggi sikit. Sekarang kita tengah memandu daripada Port Dickson ke Air Keroh lah, ikut jalan dalam ni. Dan kereta EV ni memang bila kita lagi dulu jalan dalam ni, kalau kita bawa lag kan, pasal dia ada brake, ada pecut, brake pecut, dia sebenarnya lagi cepat dan lagi cekap guna tenaga dia. Dan juga disebabkan kereta-kereta elektrik ni, dia punya center of gravity dia rendah, di corner tu flat lah. Dan tak bermaksud yang dia boleh ada cengkaman yang lebih. Cuma bila dia corner flat tu, kita rasa lebih sedap lah bila kita nak bawa tu. Obviously sebabkan kereta ni lebih berat, tayar tu kena berfungsi ataupun work harder lah, nak maintain grip tu kan. So walaupun dia corner flat, jangan assume yang dia boleh corner lebih laju lah. Tapi dia flat lah corner dia, dan sedap. Bila bawa memang akan rasa sedap. Juga berat tambahan bateri tu buatkan dia punya suspension tu boleh serap segala permukaan jalan yang tak cantik tu dengan lebih baik. Dan juga saya rasa sebab bateri tu tebal kat bawah, jadi segala bunyi jalan yang nak masuk daripada bawah tu kurang sikit lah. So menjadikan kabin ni rasa lebih senyap daripada, bukan saya lebih senyap lah, rasa kurang dia punya gegaran daripada bawah tu, ataupun bunyi daripada bawah lah. Okay, kita sudah sampai dekat restoran Jantas Air Keroh. Dan kat sini ada Yinsen Green Tech charge ni. Kita akan cuba charge di sini lah. Saya tak pasti yang ini dah beroperasi sepenuhnya ke macam mana ke, ataupun hari ni dia okey ke tidak. Anyway, nak kena pakai Charge EV punya app lah. So mula-mula dia suruh kita download Charge EV punya app. Saya dah ada dah Charge EV punya app. So dia kata connect plug and charge. Okay, start charging. Okay, alright. So kita ambil kita punya ialah CCS lah. Ni CCS lah. Jadi kita just connect aja. Kereta ni dia punya charge port dekat depan. So kita buka charge port siap-siap. Ni CCS, ambil. Kita masukkan. Lepas tu nanti kita punya app, kita kata start charging. Kita ambil CCS. So cakap start charging. Sekarang tengah free Okay, dah start charging dah. Sorry, initiating charging. So kita tengok preparing to charge Duduk bunyi macam-macam tu, kluk-klak dalam tu. So sekarang ada 24%. Dia start charging dah. So sini 60 kW tak silap saya. Kita akan charge sampai kita ada lebih kurang dalam mungkin 100 km lah untuk sampai ke Air Hitam. So kita akan tengok kat dalam tu, kat dalam kereta, dan tengok macam mana. So ada app ni, dia live, kita boleh tengok berapa persen, berapa peratus kita ada. So that's very useful lah. Okay, sekarang kat dalam kereta kita nampak dia tengah charging. Dah 25% So tadi masa kita mula sampai tu, kita jangka ada dalam 120 km lah. So memang lebih kurang dapat ada 120 km bila kita sampai ke sini. Dan ni baru start charging, dia duk start naik dah lah. Dia charging pada kadar 44 kW nampak 44 kW kat situ. Kadar charging dah.
44 kW dan memerlukan 1 jam 48 minit untuk penuh maksimum kan. 52 minit untuk ke 80 kW. Seterusnya kita nak pergi ke Petronas Bandar Baru Air Hitam. Yang tu 131 km. So maksudnya saya kurang sikit aja lah kan. So apa yang saya akan buat adalah saya akan tunggu sampai yang tu dapat dalam 230 km lah, which saya rasa tak akan makan masa banyak sangat lah. Dia naik tu pun agak kadar laju juga. Sekarang kita dah charge 3 minit, dapat lebih kurang dalam 10 km lah. 30 minit kita dapat 100 km, 1 jam dalam 200 km. So the charging rate is about 200 km per hour, which is not bad lah, not bad at all. Okay, mula-mula aku ingat nak berhenti je charging kat sini bila sampai 200 km. Tapi bila fikir balik kat sini free kan. Baiklah aku duduk sini charge sampai maybe 80%, lagi 30 minit macam tu, 36 minit. So dalam 40 minit lagi, 50 minit lebih lah sikit, kita dapat 80%. Dan kat air hitam kerang kita usah-usah sikit dan just cucuk-cucuk tengok main-main, geli-geli je, jimat sikit kan. Dan kalau kata lepas balik ni kerang, kita try cucuk dekat TNB Electron pula dekat Raya Keroh northbound, yang tu pun free juga. Jadi yang lain-lain tu kita main tunjuk-tunjuk je lah. Ni sekarang ni tengok dah 43% kan, charging time dalam masa 19 minit lah lebih kurang. Sekarang dah pukul 10.50, kita dah nge-charge lebih kurang dalam sejam lah. Dan kita akan dapat, saya ingat 80% lah. Sebab tu kadar charging pun dah mula menurun. Dia nampak kadar charging tu dah mula menurun. Sekarang dah ke 25. Dan jarak-jarak kita dalam 405 km, which is more than enough. Sebab kita hanya nak ke Air Hitam, dan jarak Air Hitam dah 131 km. So kita akan berhenti, cabut, dan teruskan perjalanan lah hari ni. Kita dah dapat 40 kW 78%. Boleh dah tu. Kita tekan stop charging, stop now. Okay, jadi selain daripada kat restoran Jejantas tu, dekat Caltex ni pun ada di sana charge EV ni, Jom Charge ni. Yang ni biasa dekat Caltex punya, dia memang rasa ni 50 kW. Petronas saya tak pasti yang ini ada ke tidak. Jom kita tengok Petronas kat sebelah ni ada ke tidak. Okay, dekat Petronas Raya Keroh Selatan ni, sebelah Caltex tu ada satu charge EV punya. Yang ni tapi AC lah. Saya pun tak pasti berapa kilowatt punya cerita yang ini. Kalau awak bawa kabel boleh charge kat sini lah. Yang ni buffet. Kalau pakai ada charge EV punya kad tu, tap dan pakailah. Yang ni berapa kali banyak nak pakai boleh. Dia punya rate dia lah RM240 setahun lah. Tapi yang ni untuk EV saya rasa, unless desperate lah, desperate yang tunggu berjam-jam lah, tu cukup enough charge dari sini. Katalah nak masuk pergi ke Melaka, Bandar Melaka, so mungkin makan masa sejam lebih lah. Dia desperate sangat, mungkin boleh pakai lah. Okay, kita sekarang berada di hentian sebelah Tangkak. Jadi Tangkak arah selatan, Pagoh arah utara, ada Shell Recharge 180 kW yang menggunakan Park Easy punya app lah. Ini laju, tapi mahal sikit, dan dia link dengan parking barrier ni. Jadi yang ni masalah sikit sebab kena ada minimum RM200 dalam app. Dan saya faham lah kenapa dia gunakan minimum RM200 tu, pasal kat sini seminit dalam RM4. Jadi kalau RM200 you ada 50 minit lah. Untuk kebanyakan kereta mungkin dah boleh penuh dekat ataupun dekat dengan penuh lah. Tu mungkin kenapa dia letak had RM200 tu. Cuma saya pada saya tu terlalu tinggi lah. But dia orang tak ada pilihan lain, kerana kalau kita habis duit kita dalam app tu, kita boleh terus duduk dan terus charge saja. Sebab dia tak boleh kawal mesin tu, dia tak sambung, dia punya app tak bersambung dengan charging post, dia bercampur dengan sambung dekat sini. Dan ini tengok nampak ni, satu dah rosak dah. Yang tu okey, ini dah rosak. Jadi kalau you betul-betul nak ni masuk sini, parking letak aja sebelah ni, cocok, dia charge lah. Saya tak pakailah charge Shell Recharge ni, kecuali kalau you mungkin ada kereta 800 volt lah. Kerana dia punya optimize untuk Porsche Taycan lah. Ni dia orang punya kolaborasi dengan Porsche. Ni ialah kawasan rehat Pagoh arah selatan. So ada charge EV punya AC charger 2 ketui kat sini. Dan digunakan solar. Itu yang menariknya kat sini, dia menggunakan solar. Jadi kalau awak charge kat sini memang tak menggunakan
arang batu ke apalah. Memang menggunakan solar. Tapi aku tak tahulah sama ada benda ni berfungsi hanya pada waktu siang ke apakah. I don't know whether ada connection pergi ke tempat lain ke tidak lah. Nampak macam mungkin ada. Sebab dia dah turun ke bawah ni kan. Mungkin dia ada ambil power daripada sana. Tapi yang menariknya ini gunakan solar lah. Okey, sekarang kita berada di Petronas, Bandar Baru Air Hitam. Keluar pada tol, belok kanan, tak sampai 1 km kot dah sampai dah. Di sini ada pelbagai pilihan. Yang ni ialah 50 kW punya DC charger. Yang ni pula 180 kW DC charger. Ada 5 lah DC charger kat sini. Kemudian ada 11 kW 2 ketul. Menerusi perjanjian kolaborasi di antara Gentari, Jom Charge dan Charge EV, pemandu EV boleh mendapat akses kepada lebih dari 550 stesen pengecasan di seluruh Malaysia dengan menggunakan aplikasi Settle. So kita tengok di sini, kita tengok ini ialah Gentari ya. Kita kena pilih Gentari, kita jangan pilih Petronas sana tu. Gentari, ni 180. Nampak tu? So kita akan tengok kat sini lah. So mula-mula sekali macam biasa, kita kena buka. Tak dah pilih dah. Kita buka ni dulu. Ambil. Pasangkan. Aku menyala hijau. Dan kita kata start charging. So yang ni kita ambil tadi kepala CCS nombor 1. Okay, connecting charger. Berlentum dah bunyi dia tu. Preparing to charge. Start charging dah. 51%. Betul. Tu 5 saat. Tengok dia punya kadar dia berapa. Mula-mula ni dia akan slow sikit, lepas tu dia akan naik lah. So dalam 30 saat kita dapat 0.3. So likely we will get 1 kW per minute lah. So dan mungkin dia akan naik lebih laju lagi lah. Ni tengok, dalam 44 saat dah di 0.5, 0.7. So I'm guessing you'll get 1 lah. Mula-mula ni 1 kW. And I don't know how far I'll go. Kalau yang ni mungkin kalau dia boleh pergi sampai 90. Dan cergas juga lah. Okay, jom kita tengok dalam kereta apa kereta kata. Yang ni memerlukan 25 minit sahaja untuk cecah 80. Dah naik 68 kW dah. 69, 70. Wah, ni mungkin boleh dapat ni lagi tinggi ni. Tak tahu lah macam mana ni. Tunggu sekejap. Lagi few minutes kan dia dah naik. Okay, kalau dia tengok tu dia punya charging rate dah drop balik dah. Ini memang sebenarnya typical bukan kata pelik ke apakah. Typically untuk charging bateri ni kita nak bateri quite a low state of charge lah baru dia boleh pergi laju. Kita sampai tadi kita masih ada lagi dalam 50% macam tu. Untuk maksimum selalunya sampai 60% tu lah dia boleh duduk maksimum. Dah start masuk 60 lebih tu dia akan drop balik lah. So you tengok sini nampak ni dah drop balik dah sikit. So that's what it is. That's normal. So far is quite good lah. The charging kat sini at 90 ni is as advertised lah as it were. Kita kena RM24. Masa dia spend tadi 29 minit tu 24 kW lah. Masa dia charge RM1 1 kW at 90. I think this is among the best deal lah sekarang. Lepas sedenak, tapi kita ada adaptive cruise control level 2 dan termasuk ada active steering sekali. Maksudnya lane tracking. Kurang banyak lah stres kita biarkan diikut kereta ke depan. Dari 15 minit kita punya expected congestion. Okay, ini ialah charger yang berada di depan kedai Serbaneka Family Mart di RNR Skudai. Yang ini belum beroperasi lagi. Dia menggunakan sistem bayaran Jom Charge. Ini dia punya kod adalah JOM014. Tak tahulah kad adakah tidak. Dia ada CCS dan juga ada AC. Yang ni nampak dekat tepi ni, cerita dia yang ni ABB lah. DC output dia 50 kW. Dekat Skudai ni aku rasa inilah template dia masa depan. Di mana dekat Starbucks pun ada charger.
dekat Caltex pun ada, dan dekat BP pun ada charger. Kat sini rupanya Shell pun ada charger. Ini ialah charger depan Starbucks di Skudai, RNR, arah selatan. Yang ini ialah AC charger, Yinsen Greentech punya. Yang ni charge EV lah. Jadi charge EV means buffet, bayar RM240 setahun. Charge lah sampai muntah. Sesuai lah untuk mereka-mereka yang kalau mungkin you di rumah tak ada charger dan you selalu nak kena top up, you elok ada charge EV punya kad yang mana you bayar RM240, top up lah ikut suka. Tapi dia AC lah, so maksudnya kena makan masa sikit lah. Contohnya kalau ini 22 kW, bateri you 50, katalah you pakai sampai turun 10%, lepas tu mai sini 2 jam penuh balik bateri. 2 jam setengah kan duduk minum kopi. 2 jam biasa kan, mengopi kan dengan kawan-kawan semua. Nanti dah sembang rabung 2 jam pun tak sedang. Tapi kalau untuk kereta yang kita dalam perjalanan macam hari ni tak sesuai, nak berhenti sampai 2 jam. Tapi kalau terkejut tergempak terdesak kan, boleh juga. Ataupun kedekut ke kan, nak pakai juga charge EV tu pasal dah bayar setahun 240, boleh juga, tak ada masalah. 2 jam berhenti kan, tak ada hal. Okey, ini pula ialah charger di Caltex di BP dia ada 2 charger sini, CCS. Dia punya format dia bagus. Sana ada Texas fried chicken, boleh berhenti makan, ada kedai, ada surau, ada bagai. So kita main setengah jam dapat 80% ke 60% ke, cukup lah untuk kita sambung balik berjalan, sambil kita boleh berhenti makan ke apa-apa. Jadi tak terasa sangat waktu menunggu tu untuk charging tu. Okay, ini dia charger dekat Caltex. Macam biasa dia orang pakai ABB 50 kilowatt. Jom charge punya payment system. Jadi setakat setengah jam, sejam kita nak charging, memang elok sangat lah. Ini format yang bagus ya, yang mana dia duduk depan kedai Sebaneka dan kedai makan, dan menggunakan payment system yang memang dah ramai orang pakai lah, Jom charge. Tapi saya suka ialah Settle lah sebenarnya, sebab Settle punya payment system tu memang seamless dan cepat. Okay, dalam perjalanan balik ni saya agak kesingkatan masa. Jadi kita akan bersiap sikit lah, dan kita punya kelajuan lebih tinggi daripada biasa untuk perjalanan balik ni. Kalau sebelum ni kita duduk dekat 110 je macam tu, kita tinggi sikit lah daripada biasa. Dan kita nak tengok berapa dia punya kadar penggunaan tenaga dia lah. Tadi kita berada sekitar 13 lebih, sekarang dah cecah 17 dah. So memang ada banyak beza bila kita bawa laju. Kerana utamanya dia jadi beza sebab rintangan udara. Jadi rintangan udara ni dia naik eksponensial lah. Lagi laju berganda-ganda dia punya rintangan udara tu. Jadi rasa banyak tenaga yang perlu digunakan untuk melawan rintangan udara. Tapi kita memang terpaksa, jadi kali ni kita dapat uji lah dia punya kecekapan tenaga dia pada kelajuan yang lebih tinggi pada biasa yang selalu kita buat. Kita sampai dekat air keruh rest area ni, tinggal 29 km je dalam kita orang bawa laju tadi sebab rushing. Tapi okey je pasal I know ada banyak tempat charging. Selain daripada TNB Electron di Aircrew northbound ni, juga ada Petronas punya charger di situ iaitu 22 kW AC lah. Tapi untuk hari ni sebab kita pakai Hyundai Kona EV ni, kita akan pakai TNB Electron lah. Jadi yang TNB Electron ni dia punya kuasa yang dibekalkan ialah 90 kW dan payment system ialah Go to You. Masa kita pakai ni masih lagi percuma. Okay, kita dah pakai Go to You punya app. Sekarang dia tengah connect lah untuk charging. Agak laju juga charger sini 90 kW. Sekarang ni kita dapat dalam 68 lah. Tadi dapat tinggi sikit lagi, 70 lebih masa dekat air hitam. Yang ni mungkin dia boleh naik lagi sikit ke, saya tak pasti. Tapi memerlukan lebih kurang 40 minit lagi lah untuk sampai ke 80%, which should be okay untuk bawa kita balik ke KL lah. Saya rasa mungkin tak perlu sampai 80%. Saya tengok macam mana. Jadi untuk saya rasa dekat Lebuh Raya ni antara 70 sampai 90 kW tu untuk charging kereta biasa dah okey dah. Tapi mungkin di masa depan akan lebih banyak kereta yang boleh terima kuasa dengan lebih banyak. Saya rasa di atas Lebuh Raya memerlukan pengecharge laju yang melebihi 150 kW lah. Sebab banyak kereta-kereta lain seperti Tesla semua boleh datang yang Ioniq 5 dan of course kereta-kereta 800 volt yang lain, mereka akan memerlukan charging time yang lebih pendek lah sebab lebih ramai orang yang akan menggunakannya. Okay, sekarang ni yang sebelah kanan ni ialah Hyundai Kona, ni ialah Volvo XC40. Kona ni tengah ambil 71.
XC40 tu dapat 66, so lebih kurang lah. Dia ni akan naik sampai 70 lah. Yang ni tak tahu sama ada dia boleh naik lebih lagi ke tidak. Pasal Kona ni tadi daripada dekat Jentari Air Hitam pun dapat 71 saja. Tak pasti sama ada Volvo ni boleh ambil lebih lagi. Saya ingat masa dekat Shell Tapah, Volvo XC40 tu dapat merasa 80 lebih lah. Tapi tak tahulah yang kereta ni dengan charger ni, dengan dia punya battery condition, berapa boleh dapat. Tapi dia draw voltage tinggi daripada Hyundai, tapi current dia, ampere dia rendah sikit. Ampere kat situ tinggi lagi. Apa maksud dia saya tak faham lah. Kadang-kadang ampere ni tak boleh tinggi sangat pasal dia sebab panas. So mungkin bateri sini sejuk sikit lagi pada bateri ni kot. So dia boleh ambil draw current banyak ni. Mungkin lah, aku pun tak tahulah. Mereka kata macam tu lah, ampere ni yang bagi panas. So dia punya conclusion dia, kalau you ada EV, you bergerak ke arah selatan, dia tak ada concern lah. Memang tak ada risau. Arah selatan ni kalau you keluar KL dengan low power kat punya bateri pun okey, sebab mula daripada Bangi Golf Resort dah ada dah charger. Kat situ ada Jentari punya hub, charging hub daripada high power sampai medium power sampai AC semua ada dekat situ. Kemudian nak ke Seremban arah selatan 27.3 km dah ada satu Shell punya kat situ. Situ Shell punya 180 lah laju. Kemudian kalau terlajak Shell tu 11.7 km lagi dah ada dekat Seremban Gateway, yang itu 40 kW. Kalau terlajak Seremban Gateway nak pergi ke Air Keroh, 57.1 km sahaja. Dekat Air Keroh ada 2 DC charger dan ada 1 AC charger. Puas memilih. Daripada kalau terlepas Air Keroh, Shell Tangkak daripada Air Keroh hanya 57.1 km. Ni paling jauh sekali, paling susah hati sekali daripada Shell Tangkak nak pergi ke Bandar Baru Air Hitam, di mana di situ ada satu lagi Jentari punya charging hub, yang ini 85.9 km. Kalau terlajak dekat situ juga, dekat Skudai RNR ada, daripada Air Hitam ke Skudai 65.0 km. Yang ini saya senaraikan DC fast charger sahaja. Kat tengah-tengah tu ada juga yang ada AC punya charger, tapi saya tak senaraikan. So kita nampak bahawa ke arah selatan memang langsung tak ada masalah. Tak akan adalah ada range anxiety. Saya sekurang-kurangnya tak adalah rasa range anxiety. Kalau nak bawa Mazda MX-30 yang range dia 200 km ataupun mini elektrik pun boleh. Nak bawa Renault Zoe pun dah lepas dah ke arah selatan tanpa perlu risau lagi dah. Dekat Johor Bahru pun dah ada banyak charger. Kalau tengok dekat map ada 6-7 charger lah dekat JB yang boleh pakai. Cuma timing tu pasal setengah tu ada dekat showroom orang kan. Mungkin kena call awal, tanya dulu. Jadi masa balik ke utara daripada Skudai pun kita tengok memang tak banyak masalah, sebab jarak antara charging station tu dekat-dekat lah. Daripada Skudai untuk pergi ke Air Hitam 66.7 km. Dan daripada Jentari punya charging hub di Bandar Baru Air Hitam ke Shell di RNR Pagoh arah utara ialah 68.3 km. Daripada Shell Pagoh ke TNB Electron di RNR Air Keroh 63.8 km. Dan of course daripada RNR Air Keroh ke Restoran Jejantas Air Keroh lagi dekat lah, 5 km je, 4.8 km kalau kira betul-betul. Dan ini ialah untuk gunakan Caltex punya fast charger dekat situ. Daripada Restoran Jejantas Air Keroh, kita ke utara lagi akan boleh dapat Jentari Petronas dekat hentian sebelah Pedas Linggi. Yang ni hanya 15.3 km. Daripada Petronas nak pergi ke seterusnya, satu lagi Shell di RNR Seremban arah utara, jarak hanya 50.6 km. Dan kalau terlepas yang itu, masih lagi boleh masuk ke Bangi Golf Resort. Daripada RNR Seremban hanya 29.3 km. Dan semua ni yang saya senaraikan ni hanyalah fast charger. Kat celah-celah tu ada juga yang di AC punya Type 2 charger, tapi ini fast charger saja. Jadi jelas memang tak ada kawasan mana pun yang kita perlu risau. Memang semua adalah dalam jarak 50-60 km tu dah ada pengecharge. So range anxiety should not really be an issue bila bergerak ke arah selatan ataupun ke arah utara daripada JB ke Kuala Lumpur.
Okey, kalau kawan-kawan nak tengok balik slide-slide yang kita dah hasilkan tadi, semua hentian-hentian, berapa jarak dan sebagainya, berapa fasiliti yang ada di setiap pusat charge, boleh pergi ke electronica.com. Dia punya link ada dekat bawah dan itu kita punya website barulah di mana kita tawarkan semua maklumat-maklumat tentang EV dan juga industri auto yang secara amnya. Sebelum tu kita nak juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada penaja-penaja kita Jadi penaja-penaja kita ni bukan setakat penaja, mereka ni juga organisasi yang percaya tentang anjakan ke EV ni. Pertama sekali ialah Gentari. Gentari ini antara pengecharge ataupun charge point operator yang besar sekarang di Malaysia, dan mereka betul-betul yakin dengan anjakan ini dan sedang melakukan bermacam-macam untuk menghasilkan rangkaian charge yang kita boleh gunakan dan yang terbaik sekali. Setakat ini, Gentari mempunyai lebih dari 150 stesen pengecasan di 36 lokasi. Ini merupakan sebahagian daripada misi untuk menjadi rakan mobiliti hijau pilihan di Asia Pasifik dengan 25,000 pengecas menjelang 2030. Jimat Auto Group ni antara syarikat pengimport kereta yang banyak membawa masuk kereta-kereta EV berbagai-bagai jenama daripada Tesla, Mercedes-Benz, MG, Ora dan pelbagai-bagai lagi model. Kalau korang nak kereta elektrik, pergi tengok Jimat, dia orang ada banyak pilihan dan harga dia orang boleh buat nangis, babe. Dan Berjaya Auto yang juga menawarkan model EV yang cukup menarik, iaitu Kia EV6 dan Mazda MX-30. Dan of course, tak terlupa Perkema. Perkema ni ialah persatuan pengimport kereta Melayu. Mereka adalah peneraju besar, tonggak utama anjakan kita ke EV ni. Banyak usaha-usaha dilakukan untuk melobi dan menyebarkan maklumat mengenai EV pada masa awal dulu. Dan juga of course Zero Emission Vehicle Association ini rakan baik kita dengan Perkema lah masa awal-awal dulu. Dia orang ni memang mengumpulkan suara-suara dalam Zero Emission Vehicle punya space ni dan membawa suara-suara ini ke depan dan juga ke pihak kerajaan. Usaha-usaha mereka telah membawa hasil yang kita nampak sekarang, zero tax apa semua tu usaha-usaha daripada mereka ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penaja-penaja kita kerana bersama memilih untuk mempromosikan EV. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang datang. Kalau nak cari apa-apa berkait dengan EV, boleh tengok penaja-penaja kita. Dan Pemandu Malaysia Pemandu Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.